Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, jadi gambaran besar pasaran faham dan apa yang kita tunggu Rosdi? Indeks, asalkan anda tak short indeks, dolar belum masanya untuk short dolar, masih lagi ke atas. Yen pair masih lagi ke atas disebabkan oleh momentum dalam UJ. Jadi, tapi yen pair agak tak berapa cantik sebenarnya. Kalau ada pun cuma EJ. Lain daripada tu tak berapa cantik. Um, dan kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita, iaitu iaitu kepada korelasi, peranan dan sifat instrumen dalam pasaran. Analisa pasaran ada 4. Saya tak nak ulang, anda boleh baca sendiri. Benda ni pun anda boleh dapatkan dekat Baby Pip ada, dekat video-video dekat XM ada banyak benda ni. Okey. So, saya melihat pasaran daripada sudut 3. Paling besar adalah kepada cerita kecairan, cerita liquidity. Ini cerita fundamental. 2 ni cerita sentimen. Boleh? Apa beza pergerakan disebabkan oleh fundamental? Apa beza pergerakan disebabkan oleh sentimen? Apakah instrumen yang terpengaruh dengan pergerakan fundamental dan apakah instrumen yang menunjukkan kita sedang melihat pergerakan dengan sentimen? Simple. Selalu kita dengar RORO, risk on, risk off. Ini basically adalah bahagian ini. Tapi bagi mereka yang mengambil korelasi dan melihat korelasi satu-satu, anda akan banyak kali terkena dengan cerita RORO ni, risk on, risk off. Contohnya, indeks sedang bergerak ke atas, indeks. Anda kata yen pair kena bergerak ke atas. Betul? Ini ngam bila kita sedang melihat pasaran yang dipengaruhi oleh sentimen. Banyak kali berlaku indeks ke atas, pernah nampak yen pair pun turun ke bawah. Lazimnya dia ke atas lah, tapi ada masanya yen pair boleh bergerak ke bawah. Pernah kena benda ni? Wala. Mana wala? Keyboard. Kata indeks ke atas, yen pair kena gerak ke atas. Apanya kan? News semua bagus-bagus. Sekali engkau yen pair ke bawah. Itu pergerakan fundamental. Lain cerita dia. Itulah faktor kecairan. Ni faktor liquidity Okey. Now, saya pernah kongsikan satu benda. Macam mana saya nak buka dia? Ada lagi ke tak? Okey, tak apa. Kita buat dekat sini lah. Saya pernah kongsikan satu benda. Ingat tak, Kristianto? Kita cerita benda ni. Ingat tak kita cerita benda ni?
Bila kita cuba untuk menerangkan pasaran dengan menggunakan cuma cerita mengenai fundamental ataupun sentimen, selalu cerita benda tu kan, ya, payah kita nak gunakan dalam trading. Sebab kadang-kadang apa yang cerita kat market, contohnya, oh hari ni indeks semua naik kan, kita pula, oh indeks naik, yen pair sebagai trader currency, oh yen pair kena naik, kita tunggu dia retrace, sekali kau dia pergi pecut ke bawah. Banyak kali saya selalu nampak orang kena benda ni kan. Oh ni indeks naik ke atas, dolar kena lemah. Tak semestinya. Sebab korelasi bukan satu-satu. Okey? Di mana kita melihat kepada korelasi berdasarkan apa yang kita lihat kepada struktur, kepada momentum dalam pasaran. Itu dinamik. Okey, kita melihat kepada struktur dan juga momentum dan juga kepada Fibonacci tu. Korelasi pasaran, fahamkan kepada asas struktur 5333. Di mana 53 adalah kita jangkakan ini akan membentuk satu struktur sebagai satu struktur. Mana pergi pen dia? Lama tak guna pen pun dah merajuk dengan saya. Sekejap. Ni. Di mana sini kita jangkakan sebagai struktur motif 5. Dan di sini kita jangkakan sebagai struktur korektif 3 ke atas. Mana 3? Mana pen dia? Tak nampak dah. 1, 2 dan 3. Di sinilah sebelum apa-apa anda nak buat kepada nak melukis, nak tanda dalam chart mapping, fahamkan kepada sifat instrumen-instrumen dalam pasaran. Kita akan cover benda ni lepas ni ya. Di mana bila kita sedang melukis untuk, ini tak ada dalam slide. Ini tak ada dalam slide Bila kita sedang melukis untuk aset, index equity indices ataupun kepada saham, kita akan lukis sebagai 5 dan 3. Bias kita adalah untuk melukis sebagai 5 dan 3. 5, 3 kat mana tu? Ambil yang paling besar cat dia. Ambil yang paling besar cat dia. Ini saya buat satu lagi lah. Okey, kita buat satu lagi lah. Ambil yang paling besar cat dia. Apa-apa saham lah. Anda ambil lah saham yang teruk pun tak kisah. Anda ambil lah AirAsia contohnya. Okey, AirAsia contohnya. Anda ambil lah yang paling besar dia kan. Nampak macam dia nak menjunam. 5, 3. Ambil lah 3 bulan. Ambil lah 3 bulan. Okey, 3 bulan. Tak dapat juga sebulan. Okey. Kalau anda lukis ni ke bawah bang, macam mana nak lukis? Kita akan lukis ni macam mana? Sebab ini saham, kita akan lukis macam ni. Daripada kosong dia, kita assume kat sini ada 5. Dan kita assume sini ada 3. Faham tak? Kita akan assume sini ada 5.
Ni yang turun ke bawah ni. Kenapa tak lukis dia 5? Kosong perginya. Kita tak akan assume dia pergi kosong. Tak faham maksud saya ni? Bagi siapa yang trade saham lokal, kecuali dia pergi delisted lah. Ni dah delisted ke? Tak lagi kan? Hidup lagi Hidup lagi saham ni? Canopy. Canopy. Anda akan lukis macam mana pun sebagai 5 dan 3. Dan 5 kat sini menghabiskan 1 ataupun 1 yang lebih besar. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Anda akan lukis macam tu. Tak kisah macam mana rupa dia. Masih hidup? Masih hidup. Baguslah. Alhamdulillah. Tak kisah macam mana rupa dia. Anda ambil lah saham apa? Hang Seng. Kan? Anda akan assume sebagai 5 dan 3. Cari kat mana anda nampak dia punya, yang nampak dia punya parabola. Kat mana parabola dia? Ni parabola dia. Ni low dia. Jadi anda akan ambil sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. Ni ke atas. Kalau anda jangka indeks lain ke atas. Kenapa pilih ini, bukan pilih di sini? Sebab ini tempat dia punya parabola. Faham? Itu adalah untuk indeks equity dan juga kepada saham. Boleh? Aset kedua adalah komoditi. Komoditi, anda akan lukis secara besarnya sebagai 3 dan 3. Tapi gold bang, sabar. Sabar, tunggu dulu. 3 dan 3. Boleh? Dari bawah ke atas. Itu komoditi. Ni pun sama, dari bawah ke atas. Yang boleh dilukis dari atas ke bawah cuma duit je. Currency je. Okey? Jadi, Inco, tak kisah. Dia saham. Kita akan lukis dari bawah, sebagai 5. Anda akan lukis sebagai 5 Sunbi. Ini 5, ini 3 dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Anda akan lukis macam ni. Boleh Sunbi? Okey, gold. Ni nampak macam 5 kan? Anda akan lukis dia macam mana? 1, 2, 3. Katalah anda kata ini sebagai apa? Sebagai anda nak lukis dia sebagai motif. 3, 4, 5. Ini akan habiskan A. Faham tak? B dan C. Itu benda pertama dulu. Jangan buka H1, hidupku dan matiku, lukis edit wave kat situ. Itu benda mengarut. Anda kena ambil keseluruhan chart dia dahulu. Dan barulah lukis kecil-kecil. Dapat cerita besar dulu. Anda dekat, lepas tu ada turun satu time frame. Ada cuma lukis yang sekarangnya. Okey. Itu adalah untuk komoditi. Sebab dia,
apa pun dibuat, kerajaan, bank pusat akan cuba untuk menyokong pasaran. Itu sebab dia. Ini sentiasa naik. Sebab tu dia boleh dilukis sebagai motif. Untuk menghasilkan apa juga yang dibuat di sebelah sini. Okey. Apa juga yang dibuat di sebelah sini adalah komoditi. Komoditi ni kos. Kalau sini pun naik sama seperti yang di sebelah kiri ni, ini tak dapat naik laju. Faham tak? Ini kos kepada dia. Satu ni lukis sebagai 3. Satu lagi, currency. Currency ni special sikit. Dia dilukis sebagai 3 dari bawah ataupun dari atas. Sebab dia didagangkan dengan mata wang yang lain. Macam ini semua, dia didagangkan against mata wang. Faham tak? Indeks saham ni dibeli dalam mata wang. Currency. Sama juga dekat sini. Currency. Cuma currency yang didagangkan against currency. Faham? Anda ada 2 bank pusat cuba untuk menstabilkan mata wang dia. Sebab itu pergerakan besarnya adalah 3-3. Satu lagi, kalau mata wang ni adalah motif, satu mata wang tu jadi kosong. Mata wang ni adalah X, 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 Y, Y, Y. Mata wang lain. Dia tak boleh jadi motif. Maksudnya yang besar dia, kumpulan besar dia. Dia menghabiskan apa yang besar dia. US dollar, saya masih boleh melukis ini. Mungkin cycle besar dia tak lengkap lagi. Ni maksud saya untuk US dollar. US dollar. Ni tak update. Ni adalah kumpulan besar dia. Okay. Saya tak nafikan untuk US dollar ni, kita masih boleh buat ini sebagai mana? Okey. Sebagai 1, 2, 3 ABC, 4 dan 5. Saya tak dapat buang benda tu, tapi dia akan habiskan A. Dia tak dapat habiskan 1. 1, 2, 3, 4, 5 kosong jadinya euro tu. US dollar against euro. Faham? Tapi setakat ini, tak ada orang tunjuk cat ni, Jo. Anda cari mana-mana, tak ada orang akan tunjuk kepada anda cat besar macam ni. Tak ada. Sebab orang lain jual cat. Kita kongsi free. A, B, C, W, X, kita habiskan Y. Habiskan Y pula. Habiskan W. A, B, C, habiskan X. Possible masih. Masih possible. Okey. Cumanya setakat ini saya nampak 3 kumpulan. Tu sebab dia. Setakat ini kita nampak 1, 2, 3. Menghabiskan satu kumpulan besar. Setakat ini yang nampak. Boleh tak dibuat lain daripada tu? Boleh. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3 ini 4 dan turun ke bawah 5. Boleh. Tapi selagi dia tak tunjuk, itu yang kita nampak. Itu yang kita nampak sekarang. Itu kita nampak sekarang. Kalau dia buat turun ke bawah, dan ini 4. Kena ambil satu ni. Jadi kalau itu berlaku, dan China punya ni, US dollar Chinese yuan, ini akan jadi ini akan jadi 1, 2, 3, ataupun 3 kat sini,
Ini keseruan ni 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dan masih ke atas sebagai 5. Ini sedang buat lekuk 4. Faham? Kalau ikut US dollar Chinese yuan ni, kita dah habis US dollar tau. Kalau ikut dia lah. Kenapa saya masih katakan US dollar masih lemah? Masih ada ni disebabkan oleh Sing dollar. Ini belum sampai 100%. Saya tak dapat sandarkan kepada Chinese yuan sebab mata wang ni mata wang yang kontrol. Kita masih ni tak sampai 100%. Ini sebabnya kita masih kata US dollar masih ada kelemahan lagi. Ni belum sampai, dekat-dekat nak sampai. Belum lagi sampai. Maksudnya naik satu lagi, turun. Ini lekuk keempat. Sama cerita yang lain tadi. Ini akan buat 5. Tak kisah. Okey. Itu fundamental kepada nak melukis. Kita ambil ni, kenapa mata wang ni? Okey. Siapa boleh bagi kepada saya, apakah, dengar betul-betul semua tahu perkataan ni kan? Semua tahu perkataan ni kan? GDP. GDP, Gross Domestic Product, keluaran dalam negara kasar. Okey. Kalau kita nak kira GDP, macam mana anda kira GDP? Ekspor tolak import, perolehan. Okey. Dengar betul-betul GDP is basically money supply darab dengan ni, kita dalam sikit velocity of money. Ini dia punya ni velocity of money. Ni banyak implication dia ni. Kalau kita sentuh benda ni, banyak implication dia. Perkataan velocity of money ni. Perkataan velocity of money ni. Ada siapa-siapa ambil ekonomi? Perkataan velocity ni. Saya hantar duit kepada Rosdi, saya guna Swift, ataupun hantar duit kepada Sunbi, saya guna Swift. Berapa hari dia akan clear? 3 ke 5 hari, betul? Ni pernah dengar money supply darab dengan velocity of money? Kalau anda cerita dengan ekonomis, dia akan sebut benda ni. Kalau anda cerita kepada ramai orang, dia akan sebut GDP, export, import, trade balance, apa semua tu lah. Okey, keluaran dalam negara, sektor-sektor, dan whatever lah, itu GDP. Okey, perolehan kerajaan, apa semua, whatever lah. Itu GDP biasa. Kalau kita bercakap dengan ekonomis, money supply darab dengan velocity of money. Perkataan velocity itu besar, maksud besar dia punya implication kepada zaman sekarang selepas COVID. Dengar apa saya sebut ni Dengar betul-betul apa saya sebut ni. Okey. Pertama kita sentuh mengenai topik kita hari ni dulu. Money supply. Macam mana saya nak conteng kat sini? Conteng kat sini Money supply. Okey. Maksudnya macam ni. Tak finish sekolah. Okey. GDP tu basically untuk naikkan dia, kita akan ada efficiency of production, of manufacturing, of technology punya innovation. Jadi ini makin naik. Ada masa turun bila economic recession, tapi naik. GDP makin lama makin naik. Ada masa dia reset, naik balik. Betul? Tapi hala tuju dia naik. Betul? GDP ni manifest dalam apa?
Dalam mata wang, betul tak? As GDP grow and grow and grow and global, I'm not talking about Malaysia, I'm not talking about tiba-tiba speaking kan. Saya tak bercakap mengenai Malaysia, saya tak bercakap mengenai US. I'm talking about global. What happened to money supply? Money supply kena lagi tinggi, betul? Untuk provide liquidity. Nak bayar tu ada duit. Nak hutang tu ada tempat nak buat financial, nak funding. Okey. Itu faktor money supply. Jadi makin lama makin banyak duit. Duit apa yang paling banyak dalam kitaran? And as we go, this one akan sampai satu resistance disebabkan oleh pengaruh teknologi punya hard limit. Dan ada masanya kena reset, naik balik. Reset, naik balik. Okey. Okey, itu faktor money supply. Duit yang paling banyak dalam kitaran US dollar. Sebab itu, lagi banyak dia, apa jadi nilai dia? Menurun secara besarnya. Nilai mata wang, duit tu, nilai mata wang. Okey. Kenapa saya sentuh mengenai velocity tadi? Common transaction untuk cross border, bila kita cakap mengenai mata wang ni, cross border punya ni, apakah common transaction? Kita menggunakan SWIFT. Betul? SWIFT system. Yang akan mengambil paling lajulah 2 ke 5 hari. Betul? Jadi maksudnya bila saya hantar duit, kita akan ada duit yang dalam sistem je. Tapi orang yang penerima, dia macam ni. Untuk ekonomi ni lagi laju, yang pengeluar ni perlukan duit. Yang tukang membeli ni, dia kena hantar duit. Dan masalahnya kita ada masalah benda ni sekarang ni. Okey. Itu SWIFT. Kalau anda cerita pasal invoicing, ni siapa yang berniaga dan juga peniaga yang import dan ekspor. Apakah normal term untuk invoice? Dia nak benda tu keyboard. Sebabnya sebelum US dollar punya ni, masa Bretton Woods, US dollar terlalu mahal. Dia tak dapat nak jual barang dia. Tu yang dia orang kena keluar. Dia orang tak happy benda tu. Kalau anda keluarkan invoice, apa normal term untuk invoice? Berapa hari? Berapa lama term dia? Even kepada ekspor import. Kita pergi dalam ni. Berapa hari? Siapa tahu? Ni cerita duit lekat. I'm talking about velocity. $30 hari. Okay? Now, kita cerita pasal kalau anda membayar dalam unit lain. Contoh, saya membayar Sunbi. Saya ada harta saya ada saham dekat Jakarta Stock Exchange. Okay? Berapa lama untuk transaction saya terima duit saya? Aset lain. Delivery. 1 to 2 days. Semua ni adalah limitation kepada velocity.
Tak, dia tak ada cerita Februari. Dia akan letak 30 hari. Kalau macam tu, buat pada bulan 1, bulan 3, yang 31 hari lah. Okay, now, what do we have now? Blockchain tech. Di mana velocity of duit menjadi sangat laju. Sekarang transact tak sampai berapa saat, orang sana dah terima. Dan tidak melalui central, direct di antara dua partis. Itu akan cut off banyak middle punya parti. Seperti bank pusat dan lain-lain. Betul? Dan sekiranya ini diterima pakai, apa jadi velocity of money? Apa jadi kepada GDP? Won't you think GDP akan naik? Sebab orang yang membayar, orang yang menerima boleh dapat instant. Tak ada cerita duit lekat. Tak ada cerita ni. Yes, blockchain. Tapi with blockchain, what happen kepada control? Itu soalan dia. Okey. Ini kita kena cerita ke depan tau. Kita cerita ke depan ya. Standby untuk benda ni. Sebab, kenapa saya sentuh COVID apa semua tadi? Sebab makin ramai orang, manusia sebagai satu spesies, kita ramainya dah evolve menerima all this technology. Faham? And more people are voicing out against control. Interesting ya? Interesting time. Kita tengoklah macam mana the pull and tarik dengan tolak benda ni ya. That's why US is losing apabila Rusia keluar, China keluar, BRICS semua dia orang buat duit dia sendiri untuk payment, Arab Saudi, banyak cerita dia kan keyboard. Yeah. So the king tadi is losing his grip. But benda ni tengah berlaku. Dan kita adalah generasi yang melalui ini. Kita beruntung. Kita tengah tengok benda ni. Sebagai trader, apa kesan dia kepada kita? Apa kesan dia kepada kita? Fikirkan ya. Sebagai pelabur, apa kesan dia kepada kita? Menarik kan? Di sinilah semua. Saya masukkan semua di dalam kita punya market dynamic. Kepada apa kita buat dekat chart. Saya ikut benda-benda ni, tapi saya tak nak guna dia untuk trade. Untuk apa kan? Yes, kita masukkan dalam dynamic. Nak tak nak, payment masih lagi quoted dalam US dollar. Itu dia. Nak tak nak. Relevan dia. Yes, Uzdi. Relevan dia masih lagi quoted. Sebab apa kita punya standard. Contoh, Arab Saudi jual minyak kepada Rusia. Okay. Dia nak tahu dia jual harga kena tak dengan market. Rusia nak beli berapa? Kalau contoh saja, ataupun kepada China. Arab Saudi jual kepada China. Okay. China membeli. China nak beli pada harga 60, nak beli pada yuan. Jadi dia orang cuba untuk tetapkan satu nilai. Tapi dia kena comparekan kepada berapa harga brand ataupun per barrel brand dunia yang di-quoted dalam US dollar. Jadi masih lagi pentingnya US dollar. BRICS and gold. Dynamic, the whole market punya ni the axis of power tak
kepada US sahaja sekarang ni. Tu basic dia. Boleh? Jadi apa kena-mengena dengan apa kita discusskan selama ni? Saya masukkan semua ni dalam pemahaman satu-satu semua ni. Suatu baca yang ni kita gunakan dia untuk memahami apa yang berlaku dalam pasaran berdasarkan 3 benda ni saja. Iaitu mana dia? Kecairan, pulangan dan risiko. Nak tak nak, masih lagi US dollar, the dynamic still the same, cumanya velocity of money, kebergantungan kepada US dollar tu semakin menurun. Sebab itu, kita masih melukis US dollar macam ni. Faham? Di mana besar dia adalah ke bawah. Besar dia adalah ke bawah. Ini akan buat satu A, B standard X itu. X ni mungkin di sini je. Saya tak dapat lukis US dollar ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 naik ke atas. US dollar tetap power. Cumanya dia tak laju macam ni. Kita tak lukis dia, maksud saya, kita tak lukis dia seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, A. Ataupun 1. Kita tak lukis macam tu. Ini monthly. Kalau dia naik ke atas pun, macam yang berlaku sekarang, yes, velocity tu. Ini akan jadi B, ini akan jadi C, dan ke bawah. Faham Kibun? Kita tak lukis dia, oh ni puncak pergi ke atas macam tu. Tak. Kita masukkan faktor yang tadi tu. Bukan main lukis je. Kena fikir apa. Satu, apa kita nampak. Satu lagi, apa kita ceritakan dekat chart sebenarnya. Apa yang sedang kita ceritakan ni? Sideway juga. Tapi kita tahu, there won't be any pecut dekat sini nanti. Dia akan jadi macam ni juga. Iaitu sebagai diagonal. Kita masukkan semua faktor ni. Jadi, perlu ke fundamental. Kita masukkan di dalam lukisan kita. Kita ambil satu gambaran pasaran. Boleh? Selagi saya tak nampak saham ni untuk nak buat dia orang tak pergi hide. Lukis saja. Ni lukis tak letak time. Tak payah tunjuk semua Atirah. Tak payah tunjuk semua. Tunjuk macam ni. Pengsan nak tengok satu-satu. Tak payah tunjuk semua. Nak tengok macam mana. Selagi saya tak nampak untuk apa ni, kita akan lukis ini ke atas. Kita akan lukis dia ke atas sebab saya tak nampak untuk semasa, saya tak nampak untuk dia nak buat besar. Belum. Kita ceritakan benda ni dekat chart keyboard. Bukan hanya bercerita chart tu kosong, tak. Ada maksudnya. Sebab itu saya ingat lagi bila kita melukis benda ni dahulu. Saya ingat lagi. Bila kita lukis benda ni dahulu, saya dapat banyak PM. Kalau nak tahu keyboard dia. Semasa ini jatuh, boleh tanya Rosdi. Bila ini berlaku, saya rasa dalam sesi, cuma sesi kita dekat XM je, yang kata ini nak naik. Ingat tak Rosdi?
Kita je lukis nak naik. Orang semua kata Wall Street nak tutup lah. Kita nak beli. Kat mana nak beli? Betul tak, Rosli? Bila ini naik, kita saya tak tahu Rosli dah ikut tak waktu tu. Kita bercakap ini dah nampak lain. Sebab pada masa yang sama, kita sedang melihat US dollar pun tengah sampai kawasan resisten. Tengah sampai mahal. US dollar tengah pergi ke kawasan mahal. Bila ini naik ke atas, mana ni? Okay, US dollar menuju kepada 100% extension dia di sini. US dollar menuju 100% extension dia. Kita je sibuk membeli. Saya ingat lagi, saya dapat banyak PM, bang, ini mana boleh nak naik? Sebab itu, news take it with grain of salt. Jangan percaya. Bukan jangan percaya, jangan ambil bulat-bulat. Satu news yang sama. Saya pernah jadi news editor, kalau nak tahu. Keyboard. Saya pernah jadi news editor. Apa headline yang keluar tu, saya tentukan. Apa yang pembaca berita nak sebut. Faham? Satu cerita, saya boleh keluarkan dan spin dia banyak cara. Bergantung kepada satu, siapa advertiser saya, siapa pemilik, faham? Dan apa yang saya nak audience saya dengar. Pakai go to meeting. Okey, jadi apa kena-mengena dengan topik kita? Inilah dia. Kita masukkan the whole thing dan kita jadikan indeks sebagai map dalam trading kita. Dan kita faham faktor RORO tadi, risk on, risk off, adalah pergerakan yang dipengaruhi oleh yen. Dan US dollar adalah apa yang kita lihat sebagai fundi. Di mana apabila kita melihat dolar membuat struktur motif, sama ada motif ke atas ataupun motif ke bawah, dan kita definekan apa yang kita maksudkan dengan motif 1618, 50% tak boleh sampai, berakhir dengan divergence. Pada waktu itu, indeks boleh ke atas ke bawah, tapi dia tak trending. Dia tak membuat motif. Salah satu daripada tiga akan membuat sideway. Tak boleh tiga-tiga membuat motif. Faham? Tak boleh. Yen, indeks, US dollar, tiga-tiga dalam struktur motif, tak boleh. Dia boleh naik sama-sama, tapi dia tak boleh tiga-tiga dalam struktur motif. Buat chart, dia jatuh duduk. Kita tengah tunggu dia tunggu dia turun. Turun tu dapat beli. Dia tak nak beli masa mahal. Tunggu dia turun. Betul? Jadi dovish ke, hawkish ke, apa ke, kita nak tengok dia dekat chart. Sebab yang decide market tu bukannya Fed. Dia ada pengaruh. Tapi yang decide tu adalah buyer dengan seller dalam market. Kita nak dia orang tunjukkan apa intention. Dalam pasaran sentiasa ada buyer dengan seller. Sentiasa ada. Sentiasa ada perlawanan di antara buyer dengan seller. Sentiasa ada mereka yang ikut trend, sentiasa mereka yang mencari contrarian. Sentiasa ada. But kita nak tengok siapa pemenang dia. Adakah pembeli US dollar tengah menang, penjual US dollar tengah menang. Sentiasa ada dua pihak dalam pasaran.
Bila kita melihat kepada yen pair, kita cakap mengenai yen pair, tengah membuat motif ataupun motif ke bawah, indices ke atas. Ataupun indices ke bawah. Indices akan bergerak sama dengan apa yang kita lihat dekat yen pair semasa struktur motif. Sebab itu, pernah Kristianto tanya saya, kenapa bezakan impuls dengan apa? Dengan motif. Saya amat particular kepada nak lukis impuls, bukan sebarang. Maksudnya lekuk 3 dalam 3 tu kita nak letak kat mana? Adakah 3 dalam 3 melengkapkan 3? Sebab contohnya adalah apa yang kita sedang lukis untuk indeks sekarang. Untuk indeks sekarang ni, kita lengkapkan dia sebagai 1. Kenapa? The whole thing ini masih lagi diperoleh US dollar. Semasa 3 ni berlaku, UJ kena naik ke atas. Semasa 3 kat situ, sebab itu kita tak cari sell yen pair. Faham tak? Kenapa kita tak pergi kata AJ ni nak pecut ke bawah? Sebab ia kena dalam struktur menaik. Struktur, the whole structure dia. Disebabkan kita menjangka untuk sini ada lekuk 3 of 3. Tapi melengkapkan 1. Maksudnya sini cuma dia tak buat impuls. Dia tak buat motif, dia buat impuls. Faham? Kalau sini buat motif, 1 kita pergi sini. Dan kita akan pecut 3 dalam 3. Kalau itu berlaku, dan yen pair kat sini, tak ada dah. Benda ni ke bawah. Ini akan pecut habis 2 kat sini, ini 1, 2 dan 3 dalam 3. Kalau ini break ke atas, dan cerita lain. Kita translatekan apa cerita kita yang liquidity, risk on, risk off tu dekat chart. Kita ceritakan dekat chart. Kita markkan dia dekat chart. Itulah cerita chart kita. Sebab itu, saya cukup tak suka bila orang pergi tukar-tukar dia punya color ni. Tak boleh. Pantang saya bila orang buat edit wave, dia pergi tukar-tukar. A dia color kuning, W dia color purple. Kan? Kalau color pink romantik lah juga sikit. Ini color Sukati dia. Tak boleh. Sebab itu bahasa chart. Apa yang kita ceritakan dekat chart. Sebab itu bila orang hantar chart, saya tak akan minta 1. Saya akan minta multi time frame. Saya akan minta 1 yen, 1 saham ke, 1 indeks ke, 1 US dollar punya pair. So, saya nak tengok dia kaitkan cerita. Kalau tak kaitkan, itu main lukis je. Siapa-siapa boleh lukis. Kita kan kaitkan cerita kita kepada satu canvas yang sama. Tinggi pula bahasa dia, canvas. Satu cerita, chart kita satu cerita. Satu cerita tukar, the whole thing tukar. Boleh? Di situlah kita menggunakan kesemua ni, iaitu kepada structure market, di mana kita menjangkakan kat mana FIBO punya target. Kita kaitkan dengan FIBO punya target. Kalau anda jangka yen pair akan buat lekuk 3, tetapi melengkapkan 1. Di sini yen pair yang lain, indeks akan naik ke atas. Yen pair yang lain akan naik ke atas. Kalau anda lukis 1 yen pair naik ke atas, nak lengkap lekuk 3, off 3.
Tapi kalau anda lukis EJ ke atas macam ni, lepas tu anda lukis UJ pecut ke bawah, itu mengarut. Bila anda sedang lukis 3 of 3, UJ boleh ke bawah, tapi semasa dia buat mungkin macam ni. 3 yang macam ni. Sebab 3 of 3 adalah yen dynamic. Negatif yen dynamic. Besok kita akan ada. Besok kita 2 jam ke 1 jam? Hopefully 2 jam lah. 2 jam lah rasanya kan. Semuanya satu cerita. Dalam chat kita satu cerita. The whole thing adalah satu cerita. Apa yang kita sedang presentkan dekat chat di situlah kita pilih. Kita lukis apa? Adakah kita lukis diagonal ke? Bila correction, apa bentuk dia? Kepada kat mana fibonya target. Lekuk 1 berapa? Lekuk 2 berapa? Semua tu satu cerita. Sama-sama bikin. The whole thing. Fundamental, sentiment, korelasi, technical, everything dalam chart. 6 sampai 8. Rasanya lah. Besok kita akan ceritakan mengenai yang belakang ni. Yang belakang ni. Dynamic ni. Dia ada lagi dia punya pecahan. GA, crosses, apa semua tu ada. Tapi berterabur saya nak buat dia punya grafik tu. Kita letakkan sebagai satu cerita. The whole thing sebagai satu cerita. Okey, besok kita akan sambung kepada ini sahaja. Kita akan masuk kepada ini sahaja besok. Blockchain. Ingat apa saya cerita tadi mengenai velocity of money, GDP, supply of money. Tengok-tengok benda tu because kita hidup dalam zaman itu. Okey, jadi kita sambung besok untuk topik dinamik pasaran. Fahamkan kenapa saya pilih dolar, yen dan juga indeks. Saya dah banyak kali cerita dan berkaitan struktur-struktur labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita sambung topik ni pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.